negara kelak. Seterusnya, kita juga nak bercakap tentang Belanjawan 2021, bagaimana permulaan kepada 1 Januari 2021 akan mentamsilkan dan juga melaksanakan execution ataupun pelaksanaan kepada Belanjawan 2021. Untuk itu, saya amat bersati bersama dengan Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Keuangan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih bersama dengan kami. Sudah pasti 322.5 bilion ringgit peruntukan belanjawan yang diberikan. Bagaimana secara asasnya kita menilai antara prinsip-prinsip asas dan juga prinsip utama yang dimaktubkan dalam Belanjawan 2021? Terima kasih Cik Ismail kerana menyantuni kami. Belanjawan 2021 ini merupakan langkah kelima dalam pendekatan kita menangani krisis, iaitu strategik 6R. Dan peringkat kelima ni ialah revitalize atau memperkasa, yang merupakan kesenambungan kepada 4 pakej rancangan ekonomi dan bantuan yang kerajaan telah perkenalkan tahun ini. Jadi kalau kita lihat matlamat utama Belanjawan 2021 masih lagi menumpukan pada usaha untuk menentukan kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan. Dan matlamat ketiga ialah meletakkan asas pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka masa sederhana. Jadi untuk memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat mengenai Belanjawan 2021 ini, sila layarilah laman web khas belanjawan2021.treasury.gov.my. Kita boleh terus pergi ke bahagian matlamat manfaat untuk melihat apa yang kita perolehi daripada belanjawan ini. Yang sebabnya kita khawatir masih ada lagi segelintir daripada kita yang mungkin tidak tahu mereka layak untuk menerima bantuan-bantuan ini. Sudah pasti mungkin secara awalannya dan juga secara asasnya bantuan berbentuk one off ataupun bantuan tunai yang diberikan termaktub juga dalam Belanjawan 2021. Jadi kalau kita imbas kembali, apakah antara mungkin golongan sasar yang boleh dikategorikan menerima kepada bantuan tunai ini dan apa manfaat yang bakal diperoleh oleh mereka? Sebenarnya ada lebih 240 inisiatif di bawah belanjawan ni. Jadi pagi ni saya mungkin tumpukan kepada yang utama. Dan antara kumpulan sasar yang kita tumpukan adalah PKS, mikro dan PKS yang terkesan, dan banyak sebenarnya bantuan untuk mereka. Antaranya kita sediakan moratorium pinjaman dan juga kemudahan untuk pengurangan bayaran balik pinjaman, ada kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar, ada subsidi upah juga untuk menggalakkan majikan mengekalkan pekerja mereka, ada geran khas prihatin, dan juga untuk membantu peralihan kepada ekonomi digital. Ada juga banyak dana-dana untuk membantu PKS, seperti contohnya dana teknologi tinggi berjumlah 500 juta ringgit, dana pendigitalan 150 juta ringgit. Jadi semua kita ada bermacam-macam disenaraikan di laman web kita. Saya harap pengusaha juga mendapatkan pembiayaan seperti kredit mikro berjumlah 1.2 bilion di bawah agensi seperti Tekun, Agrobank, BSN dan sebagainya. Begitu juga yang juga kami tumpukan ialah kepada pekerjaan. Kita ni sebenarnya menikmati guna tenaga penuh sejak 1992 lagi. Betul. Jadi masa krisis ini kadar pengangguran kita meningkat paling tinggi bulan Mei yang lepas kepada 5.3%. Sekarang dah berkurang ke 4.7%, tapi lebih kurang 700,000 orang masih lagi menganggur. Jadi kita ada satu program jana kerja yang mensasarkan 500,000 peluang pekerjaan untuk tahun hadapan. Jadi kita harap siapa yang menganggur itu kita mendaftar untuk mendapatkan pertama latihan. Siapa yang berminat untuk menukar kerjaya, ada pelbagai program untuk latihan upskilling dan reskilling. Juga banyak kemudahan untuk individu yang hilang pekerjaan ingin mungkin untuk mendapatkan modal untuk menceburi perniagaan. Jadi pembiayaan yang untuk PKS ni juga banyak disediakan. Bagi majikan juga ada banyak juga
kemudahan untuk pengambilan pekerja ini di bawah Perkeso. Jadi di bawah Perkeso ini tak lama lagi bulan Januari diadakan juga jelajah negeri untuk menceritakan untuk mengumumkan di mana kita akan dapat peluang-peluang pekerjaan ini lebih kurang 30,000 di bawah perkhidmatan awam, 20,000 lagi di syarikat-syarikat kerajaan dan selebihnya di sektor swasta dengan inisiatif subsidi upah dan berbagai-bagai lagi. Ya. Sudah pasti beberapa elemen yang menjadi perbahasan khususnya di Parlimen dan juga Dewan Rakyat berkaitan tentang bagaimana untuk membantu meringankan beban kepada mereka yang terjejas disebabkan kehilangan pekerjaan, ICNR, KWSP dan juga beberapa pelanjutan moratorium juga diberikan. Jadi dalam hal ini, apakah Belanjawan 2021 ini di sebalik memberikan insentif tunai, memberikan bantuan-bantuan dari segi pekerjaan, juga terdapat pelepasan-pelepasan. Contohnya mungkin pelepasan cukai yang diturunkan 1% mata, turut membantu dalam proses untuk mengurangkan beban keuangan masyarakat dan juga rakyat secara tidak langsung. Ya betul. Cik Ismail. Sebabnya bukan sahaja golongan B40 yang terjejas. Golongan M40 juga terjejas. Jadi setengah daripada bantuan ini lebih kepada untuk membantu sepertinya bantuan kewangan lebih kepada B40. Jadi M40 ini kita ada bagi selain daripada moratorium, selain daripada akses kepada akaun KWSP sehingga RM60,000 terpulang kepada baki dalam akaun masing-masing. Terdapat juga insentif cukai juga dalam banyak perkara seperti penurunan 1% cukai pendapatan bagi golongan ada selected pendapatan bukan untuk semua dan juga ada pelepasan cukai untuk kesihatan peningkatan untuk kesihatan, untuk kelestarian, untuk lifestyle juga. Jadi banyak jugalah untuk M40 bukan saja B40. Dalam hal ini juga sudah pasti beberapa sektor ekonomi ataupun sektor-sektor pekerjaan baru yang menjadi pilihan dan juga menjadi keutamaan kerajaan, iaitu sektor gig ekonomi dan juga sektor-sektor mungkin kita lihat kepada ekonomi digital yang menjadi pilihan dalam kita melaksanakan transaksi secara dalam talian. Jadi di bawah Belanjawan 2021 insentif terhadap ekonomi seperti ini juga diberikan penumpuan. Jadi apakah harapan mungkin Kementerian Keuangan dalam melihat peruntukan belanjawan itu akan merancangkan pelaksanaan dan juga memeriahkan sektor ekonomi digital seperti ini? Alhamdulillah kita peralihan kepada ekonomi digital ni kita bukan bermula tahun ini, dah lama bermula, jadi we are not starting from scratch. Tapi dengan krisis ini dia menyegerakan usaha-usaha kita ke arah itu. Jadi kita banyak juga bantuan terutamanya untuk PKS. Jadi ada bantuan program latihan, bantuan peralatan digital di bawah kempen e-dagang PKS dan PKS Micro ini berjumlah RM190 juta, Shop Malaysia online, skim geran pendigitalan SME juga dan banyak lagi untuk menyokong peralihan ini, menyokong platform peer to peer. Itulah antara juga jana niaga dan ini di bawah Exim Bank. Jadi banyaklah inisiatif untuk peralihan sedemikian. Juga untuk perlindungan kepada pekerja di bawah gig ekonomi seperti delivery workers. Mereka ini di dalam sektor bukan formal kebanyakannya susah mendapat bantuan, tapi kali ini bantuan juga merangkumi mereka. Itulah kita katakan sebagai Belanjawan 2021 ini adalah merangkumi keseluruhan. Kalau tidak kesemua pun ia adalah lebih baik berbanding sebelum-sebelumnya untuk kita gagaskan, dan ini peruntukan yang terbesar berbanding belanjawan sebelum ini. Dalam menggagaskan belanjawan, apakah antara
penelitian yang dilakukan oleh pihak MOF sendiri untuk menilai keperluan bagi setiap kementerian dan juga setiap golongan sasar di bawah kementerian, Puan? Dalam kita menyedia belanjawan ini, kita kena banyak mengimbangi beberapa perkara, antara kesihatan, antara ekonomi, antara sektor-sektor yang perlu dibantu, antara kumpulan-kumpulan yang perlu dibantu. Jadi yang pentingnya seperti yang saya sebutkan tadi, matlamatnya untuk menentukan kesejahteraan rakyat. Jadi belanjawan untuk menangani wabak COVID-19 ini, itulah yang diberi keutamaan. Jadi untuk tahun ini saja kita telah akan membelanjakan 1.8 bilion ringgit untuk menanganinya. Dan untuk kita menangani wabak ombak ketiga COVID ini, kita merancang untuk memperuntukkan 1 bilion ringgit lagi untuk tahun hadapan untuk membeli vaksin, memastikan 80% daripada rakyat kita menerima vaksin ini dengan percuma. Itu kita patut mengimbang kesihatan rakyat. Juga untuk menentukan ada pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Jadi kita meneruskan lagi projek-projek pembangunan berjumlah 38 bilion ringgit untuk tahun hadapan. Jadi projek-projek yang besar seperti ECRL, HSR, Pen Borneo, MRT3 masih diteruskan, termasuk juga dana pakej galakan pelaburan dan insentif cukai tambahan. Jadi supaya kita ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Sudah pasti, Puan, pihak kerajaan optimis dalam melihat walaupun kita membelanjakan peruntukan yang besar untuk pembelanjaan mengurus, namun pelaksanaan RMK ke-12 juga boleh diteruskan dan juga dimantapkan. Dalam hal ini, belanjawan 2021 juga serba sedikit memberi kesan kepada RMK ke-12. Jadi di manakah situasi pelaksanaan RMK ke-12 dalam menilai kepada pelaksanaan pembelanjaan belanjawan? Jadi belanjawan 2021 ini merupakan tahun pertama RMK 12. Jadi kita dah tetapkan ada asas-asas RMK 12 itu di dalam belanjawan 2021. Saya tidak mahu menceritakan kesemuanya bagi RMK 12. Biar unit perancang ekonomi lah akan membentangkan RMK 12 ini tahun hadapan. Harapnya tahun pertama, separuh pertama tahun hadapan. Jadi kita tengok elemen-elemen dalam RMK 12 ini telah ada dalam belanjawan 2021 untuk mengimbangi faktor ekonomi, kelasterian dan juga keterangkuman. Elemen kelasterian dalam bajet 2021 ini merupakan elemen yang penting juga kerana apa yang mustahak bagi rakyat adalah kualiti hidup kita. Jadi kita mesti mengimbangi juga aspek kelasterian pembangunan. Jadi elemen itu buat pertama kalinya bajet ini akan diselarikan dengan matlamat pembangunan kemampanan, the SDGs. Buat pertama kalinya juga diumumkan Malaysia akan menjadi hub kewangan kelasterian juga. Itu adalah antara aspek yang akan yang sama dengan RMK 12 kelak. InsyaAllah. Dalam ucapan pembentangan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul semasa pembentangan belanjawan tempoh hari, beliau optimis dalam melihat perkembangan 7% kadar KDNK negara pada tahun 2021. Jadi menilai angka ini secara matematik dan juga pelaksanaan kepada masyarakat, apakah anggaran ataupun bagaimanakah impaknya menaikkan kadar 7% ini kepada kualiti hidup rakyat dan juga negara? Anggaran ini sebenarnya anggaran pertumbuhan ni 2021 amat bergantung kepada andaian di sebalik angka itu. Pertamanya pemulihan ekonomi luar dan dalam. Harapnya ekonomi dunia dan perdagangan luar akan kekal berkembang. Sebenarnya anggaran kita ni konservatif kalau kita banding dengan sumber-sumber lain. Asas ekonomi kita masih kukuh. Krisis yang kita hadapi ini bukan disebabkan ketidakseimbangan dalam negeri. Sebenarnya adalah respon kita kepada wabak COVID-19 ini. Jadi kalau sekiranya ekonomi dunia dan perdagangan terus berkembang, negara kita pulih dengan adanya vaksin, dengan sempadan kita boleh dibuka, insya-Allah kita akan dapat
pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun hadapan dan pulih sepenuhnya. Jadi bersama pakej rancangan ekonomi ini dan inisiatif bawah belanjawan 2021 ini, harapnya kita dapatlah menangani krisis ini sepenuhnya pada tahun hadapan. Ya, sudah pasti Puan, belanjawan 2021 membawa pengertian dan juga respon yang berbeza daripada setiap golongan lapisan masyarakat, baik B40, M40 ataupun T20. Malah mungkin ia memberi manfaat kepada B40, tetapi ada golongan M40 yang menyatakan bahawasanya di manakah peruntukan yang diberikan kepada M40 dan juga T20. Jadi bagaimana Puan melihat belanjawan 2021 ini sebenarnya bersifat adil dan juga mungkin sama rata kepada beberapa golongan sasar dalam negara kita juga? Kita sebenarnya ialah sumber kita terhad. Jadi bantuan kita sekarang masa kita memula menangani krisis, bantuan kita beri itu semua kita bagi pada semua. Jadi sumber kita terhad. Jadi kita harus mensasarkanlah bantuan kepada siapa yang betul-betul memerlukannya. Jadi sekarang siapa yang masih memerlukan bantuan, mereka boleh menghubungi bank untuk moratorium ataupun agensi-agensi yang berkaitan untuk bantuan tunai terus ataupun dana-dana atau pinjaman-pinjaman mikrokredit untuk meneruskan kelangsungan perniagaan mereka atau kehidupan mereka. Jadi inisiatif ini masih lagi kita boleh tambah baik. Jadi kita mendengar apa pandangan daripada stakeholder kita dan usaha-usaha ini masih diteruskan sehingga hari ini. InsyaAllah. Maklumat lanjut mungkin boleh didapati di laman sesawang yang disebutkan oleh Puan tadi, dan sudah pasti kalau kita tidak mengetahui dengan lebih lanjut, maka kita tidak tahu apakah yang diperuntukkan di bawah belanjawan 2021. Terima kasih kepada Puan Zakiah Jaafar, juga merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perbedaran Dasar Kementerian Keuangan Malaysia. Kita akan berjeda